Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kita kembali bersama kami di Malaysia hari ini. Pada edisi pagi ini, Isnin, permulaan untuk minggu ini, 8 Februari 2021, 26 Jamadil Akhir 1440 Hijrah. Temankan kami berdua pada hari ini. Saya Hanif Miswan. Saya Fariha On. Diharapkan anda semua sihat. Belaka 8 Februari dah. Betul. Kita dah menjenggah. Pastikan Februari kan hanya 28 hari bulan saja. Betul. Kan. Maknanya 20 hari lagi kita akan meniti Februari ini pejam celik. Pastinya kita akan rasa, kenapa cepat sangat tahun ni? Kan? Dah ganti puasa belum? Gantilah puasa. Kerana sekejap saja lagi dan kita akan ke bulan puasa pada 14 April. Kan? Ya, betul. Kita baru saja berbicara mengenai bulan Ramadan yang bakal menjelang nanti, tapi hari ini dah 8 Februari dan kita mahukan pastinya sekarang ini masih lagi dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan dan banyak sekali peraturan ataupun SOP yang telah pun dikemas kini yang perlu kita ikuti dan ada beberapa sektor yang kembali mula dibuka dan saya percaya sebab semalam ada satu laporan mengatakan bahawa ada kekeliruan dalam SOP sama ada pihak penguasa dan juga rakyat jelata kan. Maksudnya kat sini kita perlu sentiasa mengingatkan satu sama lain lah untuk memberitahu sebab kadang-kadang ada yang macam terlalu takut untuk keluar pun tak boleh juga. Kadang-kadang kita perlu keluar juga untuk melakukan kerja seharian. Tapi yang penting bagi saya adalah pemahaman dari sudut SOP dalam semua sektor yang dibenarkan tu. Sebab ada sektor yang berbeza pula SOP-nya kan. Betul. Seperti contohnya kalau kita tahu kita berada dalam fasa sebegini kan. Kemurungan itu antara salah satu yang diberi penumpuan sekarang ini dan berada terlalu lama dalam rumah. Jadi memang kerajaan kata nak beriadah boleh kan. Nak jogging kena ada 2 orang. Maknanya Betul? 2 orang tu saja tau maksimumnya. Dan kalau nak berbasikal seorang saja. Tapi ada juga segelintir yang rasakan bahawa tak apalah orang bukan nampak pun. Kan? Pihak penguasa tak nampak pun. Jadi bila kerajaan dah beri kelonggaran, ikuti kelonggaran tu sebaik mungkin. Jangan pula mengatasi kelonggaran itu. Kalau kata dah jogging 2 orang lah. Kan? Berbasikal? Seorang saja. Seorang saya memang seorang-seorang je. Oh ya? Sebab dia macam ni sebab kalau kita tiba-tiba kawan dia Hanif, tunggu. Itu yang saya cakap. Maksudnya kalau macam kadang-kadang kita keluar seorang tapi di jalan raya itu kita berjumpa dengan orang. Itu yang saya cakap tadi, maksud pemahaman masing-masing tu. Sebab kadang-kadang sekarang ni kita dah nampak di ibu kota sekalipun ataupun di mana-mana dah macam jadi litur dilangkaui dah. Dan itu dari sudut yang berbasikal sebab saya sekarang petang-petang pun berlari. Saya nampak macam kadang-kadang mereka memang berdua tapi bila berjumpa dengan orang lain tu ada dah jadi macam sekumpulan berkelompok pula. Jadi pemahaman dan kawalan kendiri masing-masing tu yang perlu kita pertingkatkanlah sekarang ni sebab memang nak tak nak memang kita lah yang perlu ikut semua peraturan yang ditetapkan ini. Betul. Baik, kita nak kongsikan tentang jumlah statistik setakat semalam kan 7 Februari. Ini mungkin kita boleh kongsikan di paparan skrin. Setakat semalam 3,731 kes baharu yang telah dicatatkan. Kes tempatan masih lagi tinggi berbanding dengan import dan ini dia kumulatifnya telah pun mencapai keseluruhannya 242,452 kes. Manakala yang warna hijau itu menunjukkan jumlah yang sembuh setakat semalam 3,389 dan ini bila dilihat antara negeri-negeri masih lagi membimbangkan di negeri Selangor, Hanif. Ya. Betul. Jumlahnya dan, masih lagi paling tertinggilah setakat ini Selangor, Kuala Lumpur dan juga Johor yang mencatatkan angka tertinggi dan 78,384 kes setakat ini telah pun disahkan ataupun telah pun dijangkiti di Selangor ini. Dan ini antara statistik semalam yang sedikit menggemparkan, 15 kematian baharu. Tetapi kalau boleh kita saksikan ada salah sebuah kes itu yang berumur 18 tahun. Antara yang termuda juga kita tahu ada juga bayi yang telah pun meninggal dunia akibat daripada penyakit ini. Tapi sekarang ini kalau dahulu kita nampak ianya lebih kepada golongan berisiko tinggi, golongan warga emas, tapi sekarang golongan muda yang berusia 30-an, 20-an juga semakin mudah untuk diserang dengan secara kronik lah berkaitan dengan COVID-19 ini. Ya, ini kluster-kluster baru yang tercatatkan. Kalau kita lihat macam ada yang tempat kerja dan sebagainya, tempat kerja itu sebenarnya yang menggusarkan kerana kan bila membabitkan komuniti pejabat ni dan mungkin juga jadual ataupun rutin harian kerja kita akan terganggu juga kan bila pejabat tu kan satu pejabat dan sebagainya. Baik, itu berkenaan dengan statistik COVID-19 setakat semalam. Kita harapkanlah hari ini ada sedikit perubahan transformasi yang lebih positif yang dapat kita saksikan.
Okey, kita nak teruskan. Ini perkongsian di Dada-Dada Akhbar. Saya mulakan terlebih dahulu di berita harian. Ada dua perkongsian yang dipilih oleh penerbit pada pagi ini. Di laman 8 terlebih dahulu, ini berkaitan dengan keadaan yang melanda negara jiran kita di Myanmar, dan Petronas tingkat usaha pastikan keselamatan 155 pekerja di Yetagun. Dan ini untuk memastikan keselamatan anak syarikat minyak dan gas nasional itu. Dalam satu kenyataan memaklumkan ia akan terus berhubung dengan pekerja di pelantaran minyak itu serta syarikat kontraktor terbabit. Petronas juga bekerjasama rapat dengan Kedutaan Besar Malaysia di Myanmar, Wisma Putra, dan semua pihak berkuasa yang berkaitan dalam menguruskan perkara itu. Sementara itu, 36 pekerja lain yang di bawah syarikat kontraktor yang dilantik serta 2 kaki tangan Petronas sudah dibawa ke hotel berdekatan dan selamat menjalani kuarantin COVID-19. Dan mungkin ianya adalah menjadi satu kebimbangan, dan pastinya banyak sekali yang boleh kita ikuti perkembangan yang berlaku di Myanmar ini, terutamanya perkembangan rakyat Malaysia. Okey, ini sedikit jaminan yang dilakukan oleh pihak Petronas berkaitan dengan antara berita yang tular juga pada baru-baru ini, keselamatan 155 pekerja di Yetagun. Dan ada satu lagi berita yang ingin dikongsikan. Ini di halaman ke-22 berkaitan dengan satu juga isu yang sebenarnya hari ini akan kita bicarakan dengan lebih lanjut, berkaitan dengan harga sayur yang meningkat, dan ini dari sudut pandang para peniaga yang dikatakan telah tawar hati kerana menurut mereka pemborong dakwa sukar bawa masuk bahan mentah disebabkan Perintah Kawalan Pergerakan. Satu tinjauan dilakukan di Johor Bahru, dan peningkatan mendadak harga beberapa jenis sayuran terutama cili padi merah sejak PKP kedua dilaksanakan menyebabkan peniaga tawar hati untuk berniaga. Beberapa peniaga yang ditemui melahirkan rasa bimbang kerana harga sayuran semakin mahal sehingga mereka terpaksa mengeluarkan kos yang agak tinggi. Bayangkan untuk harga cili padi merah yang kebiasaannya sebelum ini menurut salah seorang peniaga itu Muhammad Izam Seran, sebelum ini boleh dibeli dengan harga 8 sekilogram, tapi sekarang ini boleh mencecah sehingga ke RM25 dan ke atas sekilogram. Pernah dibeli pada harga RM29 sekilogram. Ya, pada satu ketika memang ada ketikanya memang kita asal cili ni mahal sangat ni. Mungkin baru ni kan masa musim tengkujuh pun harga pun naik juga. Jadi banyak faktor yang membabitkan tentang peningkatan harga. Nanti kita akan bicara lanjut berkenaan dengan isu ini. Ramai juga kita akan tanyakan pendapat mungkin sebagai pembeli, peniaga, dan juga apakah sebenarnya langkah yang perlu diambil untuk mengawal harga ini. Baik, kita nak beralih ke NST. Ini berkaitan dengan kan 12 hari bulan ini, hari Khamis akan berlangsung Tahun Baru Cina kan. Jadi ini antara SOP terbaru yang diberikan sepada dengan Tahun Baru Cina ini. 15 allowed at reunion dinner. They must be family members living within 10 kilometers radius of each other, says Ministry. The government will allow family reunion dinners on Chinese New Year's Eve to be held among 15 family members living within 10 kilometers radius of each other. Jadi ini yang telah ditetapkan, hanya 15 orang sahaja. Kalau misalnya lokasinya masih lagi berada dalam 10 km radius dibenarkan. Jadi ini telah ditetapkan oleh MKN sendiri. Pastikan walaupun 15 orang, mungkin bukan dalam satu masa-masa, mungkin perlu juga kita bijak kan, memberi jam berapa sekian berapa orang. Seperti mana yang tahun lalu juga telah diberikan garis panduan sebab masa tu Tahun Baru Cina dah lepas. Selepas tu lah kan. Aidilfitri. Maknanya kita tetapkan jam berapa siapa yang datang. Dan pastikan sediakan hand sanitizer dan sebagainya di depan pintu untuk masuk. Kalau ada suhu tu cek dulu. Betul. Ini SOP yang dikemas kini lah, dan dalam memastikan bahawa perayaan masih lagi dapat disambut seadanya di dalam kita berdepan dengan cabaran di era pandemik COVID-19 ni. Okey, itu di NST. Saya teruskan di harian Metro. Ini sedikit kebimbangan berkaitan kita berdepan dengan pandemik, dan sekarang ini berkaitan dengan isu pasangan dinikahkan di 50K perlu serah diri dengan tajuknya sah atau tidak sah. Lebih 100 pasangan yang dinikahkan seorang lelaki di Selangor sejak sebulan lalu perlu tampil ke Pejabat Jabatan Agama Islam Selangor JAIS bagi memastikan keabsahan pernikahan itu. Anda ia sah, hanya perlu daftar dan bayar denda sebaliknya. Jika tidak sah, pasangan perlu berpisah. Itu elemen yang sedang dikaji, dan ini mendapat laporan eksklusif di halaman kedua dan ketiga di harian Metro ini berkaitan dengan 100 pasangan diminta tampil, dan ini dikatakan ada juga wakil dari Presiden Persatuan Pengguna Islam Malaysia Datuk Nazim Johan
mengatakan pemerhatian pihaknya mendapati wujud beberapa akaun di Facebook menawarkan khidmat pengurusan pernikahan termasuk penyediaan dokumen berkaitan dan ini lebih malang apabila syarat sah nikah tidak dipatuhi seperti ada saksi atau wali. Dan perkara ini mendapat perkiraan daripada Jabatan Agama Islam Selangor JAIS iaitu pengarahnya Datuk Muhammad Syahzihan Ahmad mengatakan bahawa perlu disiasat dengan teliti kerana ia membabitkan hukum dan bukan perkara yang boleh dibuat main. Dan sebelum ini tular kisah skam poligami dan sekarang ini kisah seorang lelaki yang mendakwa kadi 50K untuk menikahkan 100 pasangan kan. Aniaya orang lain macam tu je. Ya. Mengaku kadi, lepas tu kita pun tak tahu. Mungkin kita pun nak siasat macam mana mungkin dia. Sekarang ni kan macam-macam boleh nak menipu orang kan. Kadang-kadang sijil pun boleh dibuat. Dibuat sendiri. Jadi kepada siapa yang terlibat mungkin bolehlah seperti mana yang diarahkan kan, untuk tampil ke hadapan sekiranya terbabit dalam skam itu. Baik. Kita nak kongsikan terlebih dahulu apatah lagi kan arahan baru-baru di SOP kan telah diberi kelonggaran. Boleh cuci kereta. Sama ni boleh duduk 2 hari sebab lepas boleh dibukalah. Hari pertama tu kita seram. Hebat. Sebab yang serang-serang ni lah kan, sebab semua tak sabar, rambut semua dah cocok tepi telinga dan sebagainya. Betul. Jadi bila ada kelonggaran untuk dibolehkan buka selunguti rambut, jadi ini yang menjadi penantian lah. Saya dah berapa lama lah PKP tu tak cuci kereta. Okey, dah ke belum? Belum. Belum lagi. Ramai. Tak apa, Sabtu Ahad kita beri kepada mereka yang perlu lah. Ramai masalah mungkin pada dia. hari biasa. Okey, kita nak tinjau berkaitan dengan pembukaan kedai gunting, pusat cuci kereta dan juga pasar malam di sekitar ibu kota ini bersama dengan wartawan Faris Hafifi. Pasar malam, kedai gunting rambut dan juga pusat cuci kereta. Dan melihat kepada tidak ada kluster baru yang dihasilkan oleh ketiga-tiga aktiviti perniagaan ini, maka mesyuarat bersetuju untuk meluluskan. 3 pusat perniagaan telah mula beroperasi. Tinjauan dimulakan di salah sebuah pusat cucian kereta yang dimiliki seorang pemuda berusia 36 tahun. Bagi Muhammad Juhairi M. Razalan, dia bersyukur dengan keputusan yang dibuat pihak kerajaan. Kita orang masih struggle lagi as a business owner untuk nak catch up balik semua sale, nak bayar sewa, bayar bil air, bil elektrik, nak bayar staff. Bila dah dibenarkan operasi, sambutan okey, cuma sebab kita masih lagi tak boleh rentas daerah. Jadi yang datang semua lebih kurang orang-orang sekeliling sini sajalah. Dan sepatutnya dekat-dekat Chinese New Year ni memang kita pun sinonim Chinese New Year ni selalunya diorang akan make sure kereta-kereta semua berkilat, cantik. Tapi dari segi sale tu masih lagi drop yang sangat banyak lah. Pengoperasian pusat cuci kereta telah pun mula dibenarkan sehingga jam 10 malam dan hari ini saya membuat tinjauan di sekitar Ceras Kuala Lumpur bagi meninjau bagaimana SOP yang dilakukan oleh salah sebuah pusat pencuci kereta di sini. Dan menurut mereka, antara SOP yang dijalankan adalah pelanggan diminta untuk membuat temujanji terlebih dahulu seminggu sebelum menggunakan perkhidmatan mereka. Sekitar jam 3 petang, tinjauan diteruskan di salah sebuah kedai gunting rambut. Berdasarkan tinjauan, keadaan di sekitar premis ini patuh dengan SOP yang ditetapkan. Bagi pengusahanya, Muhammad Faizan Abdul Aziz, sanitasi dilakukan setiap hari bagi mengekang penularan wabak COVID-19. Diorang pakai. SOP yang mereka buat, sebelum kedai ini dibuka, kedai akan sanitize dulu. Dan selepas ditutup pun, kita orang sanitize ini pakai fogging. So benda itu akan menghapuskan kuman-kuman. Saya memang appreciate dekat customer-customer kat sini. Kadang-kadang diorang tunggu sampai 3 jam, 2 jam tapi diorang still masih menunggu. Walaupun queue sangat panjang, tapi diorang masih menunggu. Itu memang saya memang bersyukur sangat dapat customer yang setia macam ni. Berpengalaman lebih 5 tahun sebagai tukang gunting rambut, pastinya memberi kesan kepada Afif Hidayat Anasgo terutamanya ketika COVID-19 ini. Dalam skop kerja kami amat teliti apabila memakai face shield ni ditambahkan dengan kerja dalam aircon macam ni, dia jadi berkabus kan. So rasa janggal sikitlah tapi tak mengapalah demi menjaga daripada merebak COVID-19 ni.
Selang beberapa jam, saya bersama kru MHI bergerak ke Pasar Malam Taman Tun Dr. Ismail, Kuala Lumpur. Walaupun hujan rintik-rintik, tinjauan mendapati ada pegawai yang menjaga di setiap pintu masuk ke pasar malam bagi memeriksa suhu pengunjung. Jumlah kemah peniaga kelihatan berkurangan berbanding sebelum PKP. I think it's quite good lah. Macam so far apa yang I nampak, orang pakai jemas, peniaga-peniaga kat sini pun pakai jemas, and social distancing semua diorang ikutlah apa yang ditetapkan. Ikan masin satu, kerang satu, ikan masin satu. Aha, aha, mari kita makan nasi lemak. Okey deh, thank you. Mestilah syok adik, pakcik boleh niaga. Dah duduk rumah pening saja kepala pakcik tak larat nak buat apa. Berapa lama dah tak berniaga? Berapa lama? Itu sebulan lah. Okey, so sekarang ni dengan perniagaan baru, dengan SOP pula ada ni, macam mana penerimaan? Okey je adik. Sebab kita dah ada pelanggan sendiri kan. Jadi okey je lah. Asal kita boleh keluar saja adik. Jadi sepanjang tinjauan saya dari tengah hari hingga ke petang ini, rata-rata para peniaga kembali bersemangat dengan kebenaran pengoperasian yang telah pun diberikan oleh pihak kerajaan dengan SOP yang telah pun ditetapkan. Jadi saya sebenarnya dari petang tadi agak hujan seketika, namun sekarang ini cuaca dah makin elok. Orang ramai berpusu-pusu ke Pasar Taman Tun Dr. Ismail ini. Rakyat Malaysia, ayo kita bantu ekonomi negara kita. Saya kira dengan pembukaan 3 perniagaan utama ini, pastinya kita boleh berharap agar norma kehidupan sekarang ini boleh kita perlahan-lahan terima dan juga kita sesuaikan dengan SOP yang ditetapkan, SOP yang diberi kelonggaran dan juga untuk kita kembali meneruskan kehidupan satu hari nanti. Okey, sabarlah, makna sektor-sektor lain yang belum dibuka tu mungkin masih lagi dalam pertimbangan untuk diberikan kebenaran untuk kembali dibuka. Baik, kita nak teruskan. Ini sedikit perkembangan di Sarawak berkaitan dengan keadaan banjir di sana. Dilaporkan terdapat banjir di sekitar kawasan Tatau Simunjan, Samarahan dan juga Serian di Sarawak. Untuk itu kita ingin meninjau sikit perkembangan dan berada bersama dengan kita di panggilan video adalah Pegawai Kanan Pesuruhjaya Bomba Khairuddin Rahman Elias Hussein, iaitu Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri Sarawak. Assalamualaikum. Selamat pagi tuan. Waalaikumsalam. Selamat pagi MSI. Ya, terima kasih. Yang pertama, terima kasih kerana sudi bersama dengan kami. Diharapkan keadaan di sana semuanya baik-baik saja. Mungkin sedikit perkembangan berkaitan dengan keadaan banjir terkini yang dilaporkan di Tatau, Simunjan, Samarahan dan Serian. Okey, pada 5 hari bulan Jumaat lepas kita memang seperti berlaku 3 bahagian banjir dan melibatkan 4 daerah yang sudah dimaklumkan tadilah, dan alhamdulillah pada hari ini hanya tinggal 2 bahagian dan 2 daerah iaitu di daerah Simunjan dan daerah Serian. Dan ini mendapatkan penutupan pusat perpindahan sementara daripada 18 kepada 19 dan hanya melibatkan 246 keluarga dan 752 mangsa. Dan ini tren menurun sebab tak berhujan di kawasan Tabakang dan aliran sungai menurun ke Simunjan, dan pada semalam berlakunya TPS dibuka di Simunjan dan sana aliran hujan daripada Tabakang, dan keadaan di Tabakang sana telah banjir menurun dan pemantauan dibuat oleh Jabatan Bomba lah, dan kita mengharapkan berdasarkan pada laporan Met Malaysia pada hari ini di mana taburan hujan ada sederhana dan paras sungai dalam keadaan waspada lah. Jadi kita dapat melihat bahawa tren ini menurun dan kita mengharapkanlah, berdoa agar benda ini tren menurun kekal dan kita boleh menutuplah TPS di mana yang dibincang bersama dengan pihak SDMC lah. Ya, maksudnya hari ini ada sedikit penurunan dan hanya pemantauan saja dilakukan. Saya nampak tadi beberapa gambar yang dikongsikan juga melihat kepada anggota bomba dan juga penyelamat yang berada bersama dengan orang ramai di tempat kejadian. Mungkin boleh kongsikan sedikit cabaran dan juga adakah berlaku kesukaran apatah lagi sekarang ini dengan musim pandemik COVID-19 dan juga banjir melanda di sekitar Sarawak ini. Okey, alhamdulillah kita lihat sebenarnya yang makluman yang saya buat sebelum inilah kita dapati kerjasama daripada komuniti sama kali terlibat dalam banjir ini. Ibu dalam contohnya lah, kalau kita lihat 246 keluarga ataupun yang pada hari pertama 5 bulan itu kita dapati 338 keluarga dan 1,400 mangsa.
yang dipindahkan oleh bomba hanya lebih kurang dalam 30%. Lain-lainnya ada bekerjasama untuk berpindah sebelum paras air naik. Ini merupakan satu petanda yang cukup baiklah di mana saya dapati sebelum, semasa dan selepas banjir ini mangsa yang terlibat banyak membantu proses-proses gerak atur dan juga menempatkan mereka di pusat-pusat sementara. Dan pusat-pusat sementara ini telah kita ambil kira dengan pandemik COVID dan penjarakan sosial, dan alhamdulillah kerjasama daripada pihak eksekutif peringkat daerah bahagian telah banyak membantu dari susun atur dan gerak kerja Jabatan Bomba dan agensi pelamat lainlah, dan prosesnya berjalan dengan cukup baik. Dan saya tabik hormat kepada pihak SDMC peringkat bahagian dalam kerjasama yang telah mereka berikan. Tuan melihat kepada persediaan agensi-agensi yang terlibat ini, terutama dari sudut pihak Jabatan Bomba dan Penyelamat, bagaimana anggota ini dipersiapkan dari sudut mentaliti mereka, dari sudut pengetahuan mereka untuk berdepan dengan keadaan yang sangat sukar ini? Adakah semua anggota bersedia sepenuhnya berdepan dengan cabaran ini? Sebab itulah di peringkat negeri Sarawak ni, sebab kita jangkakan dengan banjir dan juga dengan campur dengan pandemik COVID ini, beberapa siri simulasi telah kita buat sebenarnya di semua bahagian di mana diarahkan oleh pihak SDMC untuk simulasi bersama dengan agensi, pertama kali agensi JKM, Jabatan Kepentingan Masyarakat, dan agensi di peringkat bahagian untuk mereka gerak aset-aset semasa berlakunya banjir ini dan memastikan pematuhan SOP COVID. Inilah dua perkara yang telah diberi perhatian khusus dalam kita menghadapi banjir ini, dan alhamdulillah berdasarkan kepada pemerhatian dan juga berlaku di lokasi kerjasama masyarakat dan juga agensi yang terlibat cukup baiklah dan boleh diketuaikan cukup cemerlang, sebab dari segi rungutan aduan yang biasa kita dengar semasa banjir berkurangan, dan penghargaan daripada masyarakat sendirilah merupakan satu semangat dan motivasi kepada kaki tangan, pertama kali agensi penyelamat yang berada di lokasi, memindah dan juga berada di lokasi TPS. Ya, Tuan, kita harapkan keadaan menjadi lebih baik, dan mungkin sedikit pesanan. Yang pertamanya kepada mereka mungkin boleh telah kembali pulang ke rumah, dan juga pesanan kepada mangsa banjir yang masih lagi tersekat di pusat pemindahan sementara ini, Tuan. Silakan. Okey, kita mintalah kepada mereka untuk memberi kerjasama seperti mana telah mereka beri selama 2-3 hari ini dan kekalkan, dan masa yang sama juga pemantauan banjir yang dibuat oleh jabatan kita, dan pada masa sama juga bantuan pasca banjir. Ini telah kita wawarkan kepada mangsa yang perlu di mana rumah orang tua warga emas yang mana perlu bantuan untuk kerja-kerja pembersihan. Kita telah diminta oleh pihak SDMC untuk membantu, iaitu bantuan pasca banjir. Ia berlaku perlu membersih kawasan rumah yang dinaiki air dan juga banjir lumpur. Kita telah menggerakkan semua ketua zon, ketua balai untuk membantu di mana yang telah kita setuju dalam sebagai agensi, bukan saja agensi selamat tapi dalam agensi bantuan pasca banjir lah. Ini yang telah kita buat, dan insyaAllah saya rasa ini akan dilaksanakan dengan cukup baik. Tuan, terima kasih banyak-banyak kerana sudi sumbangan kami. Sama. Ya, diharap agar segalanya dipermudahkan dan urusan di Sarawak dapat diselesaikan dengan sebaik-baiknya, insya-Allah, Tuan. InsyaAllah, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu dia Tuan PKPJB Hirudin Drahman alias Hussein, Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri Sarawak, yang sudi berkongsi dengan kita perkembangan terkini, dan kabarnya masih ada lagi 2 daerah sekurang-kurangnya yang berdepan dengan krisis banjir yang sedang melanda ini. Apapun diharapkan agar keadaan kembali reda bermula pada hari ini dan juga pada hari-hari yang mendatang. Okey, kita nak berhenti rehat seketika kerana selepas ini kita akan teruskan dengan perkongsian utama yang ingin kita bawakan pada pagi ini berkaitan dengan peningkatan harga barang keperluan yang mendadak, apatah lagi di musim perayaan yang bakal disambut ini. Jangan ke mana-mana, teruskan bersama kami di Malaysia Hari Ini. Harga barangan sekarang ni dia naik harga tinggi dah. Dia tinggi, lepas tu kita MCO kan, kerja pun kurang, barang pun naik tinggi harga. Kita nak beli minyak barang lagi kos besar. Lepas tu hari itu barang hari-hari nak pakai, nanti kita macam sudah kurang pakailah itu barang. Tak boleh masak banyak, makan banyak. Sebelum PKP memang saya selalu beli barang dekat pasar malam. Harga dia memang berpatutan lah.
Tapi sejak PKP sekarang ni memang harga dah naik sikit. Kita pun tak nak kena beli jugalah untuk keperluan barang rumah kan. Dia akan memang beri kesan lah kat kita. Paling ketara sekali ayam, macam ikan. Sekarang kan orang dah tak turun laut kan macam tu kan. Dia jadi mahal sikit lah. Tak nak kita kena beli juga. Beli barang mahal, masak pun dulu boleh masak banyak, sekarang masak sikit. Makan pun kena jimat sikit sebab barang semua harga naik. Adalah ayam naik harga, sayur beli sikit tapi harga banyak mahal. Sebagai rakyat Malaysia, saya rasa macam tak menyusahkan saya dengan family saya saja, tapi menyusahkan rakyat yang lagi banyak yang tak ada kerja lah. Macam last week, timun usually kita beli RM2 jadi RM6. Bawang memang dah tahu dah, memang naik berkali-kali ganda sampai kita orang terduduk tau nak tengok harga bawang, harga cili 3-4 kali ganda. Bukan naik 50 sen tau. Usually kita beli RM12 jadi RM30. Macam kita orang peniaga, PKP customer dah kurang. Bila customer kurang, income rendah tapi kita orang punya kos tinggi. So kita orang secara indirectly macam this one untuk PKP kali kedua ni, kita orang terpaksa. Memang terpaksa sebab kita orang dah bear terlalu banyak kos, kita orang terpaksa naikkan harga sikit. Itu pun sebenarnya tak cukup untuk cover kos-kos yang tinggi. Apa-apa kita orang pun cuba untuk survive je dengan harga yang kita orang boleh bagi sekarang. Macam dulu kan kita bagi biryani itu kita bagi RM7 je. So sekarang kita dah naikkan untuk RM9. So dia orang tengok pelik, kenapa pula sekarang RM9? So terpaksa lah. Dia orang pun macam pelik sikit, dia orang ada pun bayar. Kadang-kadang bayar, kadang-kadang tak ada, customer pun tak bayar. Kalau kerajaan bagi rendah sikit, kita pun boleh survive. Customer pun happy sikit. So kita pun tak nak harga naikkan makanan macam, kita pun nak ikut macam biasa lah. Kita tengok di pasaran, walaupun kerajaan kata dia memang jaga, tapi di kedai tak dapat dikawal. Kita terpaksa juga jual, walaupun kita dapat margin yang sikit, tapi terpaksa. Karena apa? Kita memang dah, orang kata dah dalam keadaan terdesak. Walau bagaimanapun, kita kena teruskan juga. Harga barang mentah mahal, jualan tak boleh kita naikkan harga. Memang terkejut. Katalah minggu lepas kita pergi harga dia RM3, minggu ni kita pergi RM4. Memanglah terkejut sebab kita bukan kata semua orang pun dapat duit, selalu ada duit kan. Macam kita kerja, orang yang bersuri rumah tu, orang yang tua-tua tu macam mana? Sebab semua rakyat sekarang tengah berada dalam keadaan yang kritikal since kita ada COVID, pandemik ni. So saya harap kerajaan perlu memantaukan harga pasaran ni dulu secepat yang mungkin lah. Itu dia. Bayangkan walaupun bagi segelintir yang menganggap bahawa alah naik RM1 je pun, naik 50 sen je pun, itu bagi mereka yang tidak kisah sama ada naik atau tidak. Kadang-kadang ada segelintir macam, naik kan kita pun tak tahu harga tu naik. Sebab mungkin itu golongan, kumpulan yang lain. Bayangkan 50 sen dan RM1 itu memberi kesan sangat mendalam kepada mereka yang rasanya, macam cakap tadi kan, tiap-tiap hari mereka tak dapat duit. Kan perlu berkira. Bayangkan RM1 tu pun kalau naik akan mengganggu perbelanjaan harian mereka untuk mendapatkan barang keperluan. RM1 tu sebenarnya kuantiti yang besar dalam perbelanjaan harian ini. Dan tadi kita dengarkan pandangan, sudut pandang daripada para peniaga dan juga para pembeli. Dan kita nampak kedua-duanya mengalami satu faktor tekanan lah. Maksudnya ada demand, ada supply yang juga tinggi, ada faktor daripada Perintah Kawalan Pergerakan juga yang dikatakan menjadi faktor kepada peningkatan kenaikan harga. Jadi ianya ibarat satu rantaian lah. Apabila daripada pembekal, pemborong terlampau tinggi, peniaga terpaksa meningkatkan harga untuk ada yang kata untuk meneruskan kehidupan saja tadi. Untuk kadang-kadang tak menampung kos mereka kan. Betul, tak menampung kos, tak ada untung yang kecil sekalipun, dan para pembeli pun pasti akan terkesan. Okey, kita sebenarnya ingin berbicara mengenai kenaikan harga barang, dan apatah lagi di musim perayaan ini, satu skim harga maksimum musim perayaan telah pun dilancarkan, dan ini antara beberapa barang yang berada di dalam skim kawalan harga sempena dengan Tahun Baru Cina 2021 ini. Dan pastinya antara yang paling mendapat perhatian adalah dari sudut ayam hidup dan juga ayam yang disembelih. Dan perlu diingatkan bahawa harga runcit bagi Semenanjung, Sabah dan Sarawak juga berbeza. Dan untuk ayam hidup RM6.10 sekilogram bagi harga runcit, dan ayam telah disembelih
di bahagian-bahagian ni RM7.40 sekilogram. Dan tadi ada tinjauan juga mengatakan bahawa harga meningkat sekali ganda. Ya. Ini sebab kita di dalam musim PKP ini pastinya kan lebih memudahkan adalah melalui pembelian secara dalam talian. Bila kita tengok tadi KPDN HEP menetapkan harga ayam segar RM6.10 di Semenanjung. Betul. Kalau di dalam talian harganya kalau sekilogram ayam daging RM11.90. Ada yang RM12 juga. Wow. Ayam kampung seekor RM18.90. Maknanya harganya lain, dia punya salurannya, lain pula harganya. Betul. Tapi bayangkan daripada RM6.90 yang telah ditetapkan, kalau orang tu ambil RM11.90 berapa? Jarak je. Maknanya hampir 2 kali ganda lah. Jadi itu yang ingin dipecahkan salah siapa sebenarnya. Apa yang menyebabkan, adakah ini setiap kali bermusim je, musim perayaan dan sebagainya, harga ini perlu dinaikkan. Sekarang ini musim PKP. Itu antara sandaran faktor yang diletakkan oleh mereka. Ini adalah sikit penalti yang boleh dikenakan sekiranya para peniaga gagal mematuhi skim kawalan harga yang telah ditetapkan tadi, dan boleh mencecah sehingga ke RM100,000 atau penjara 3 tahun atau kedua-duanya, atau dikompaun sehingga RM50,000 untuk kesalahan menurut Seksyen 11 AKHAP 2011 menjual barangan melebihi harga maksimum. Itu untuk peniaga perseorangan. Tapi kalau syarikat boleh didenda sehingga RM500,000 atau kompaun RM250,000 maksimum. Dan ini garis panduan yang dikeluarkan oleh pihak KPDN HEP. Dan antara yang tertarik juga bagi kita sebagai pengguna dan juga pembeli, kita perlu melihat pada kewajipan para peniaga ini sepanjang tempoh ini adalah yang pertamanya, tidak menjual melebihi harga yang tinggi. Yang keduanya, meletak tanda harga dan berwarna merah jambu untuk 26 barangan kawalan ini. Harga kawalan ini perlu diletakkan dan kita pengguna perlu bertanya dan perlu tahu bahawa itu adalah hak kita, dan seterusnya memastikan bahawa bekalan mencukupi sepanjang tempoh ini. Ada dua lah faktor, iaitu faktor perayaan dan juga faktor PKP pada ketika ini. Okey. Oleh itu kita nak berkongsi juga sedikit pendapat. Ini mungkin mewakili suara sebahagian daripada rakyat Malaysia. Kita secara maya, berhubung secara maya, Ben Asy'ari merupakan blogger, sekarang berada di Sepang, Selangor. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Ben. Selamat pagi. Okey. Kita bercakap dengan isu harga, kenaikan harga barang ni. Ini isu ni memang tiap-tiap tahun ada lah kan. Setiap kali macam nak ada perayaan, bermusim dan sebagainya kan. Kadang-kadang musim tengkujuh pun naik harga barang ni. Ini nak tanya Ben lah. Ben memang selalu beli barang macam mana? Pergi pasar ke, online ke? Saya selalu kalau beli barang pasar tu kedai runcit je. Kedai runcit? Kalau ada keadaan PKP ni sekarang ni, saya memang cuba pergi tempat-tempat yang padat lah. Saya pergi tempat yang kurang orang. Okey, setakat ni macam mana? Bila pergi beli barang kat kedai runcit, mungkin harganya ada yang stabil, ada yang naik. Bagaimana pengalaman membeli barangan sekarang ni harganya kalau di kedai runcit? Biasanya kalau saya pergi beli pun macam beli telur, ayam, ikan ke sayur. Memang kalau pergi RM50 tu habis RM50. Habis RM50 Berapa barang? Habis RM50. Balik 2-3 barang macam tu je. 2-3 barang kan RM50? Kadang saya pun rasa macam tapi saya tak terasa lah benda tu naik dan turun sebab saya tak pernah ambil kira pasal harga dia. Saya tanya kadang, saya tak beli langsung. So, saya bayar, balik rumah, bila orang rumah tanya, duit baki dia bang? Habis. Barang mahal itu kata. Tak tahu je. Itu je lah. Tapi saya dapat rasa masalahnya isteri percaya tak RM50 tu beli barang habis? Dia tak ada kata barang percaya lah. Maknanya sekarang ni berbeza. Kalau dulu RM50, banyak barang. Memang ada boleh beli aiskrim lagi ke, boleh beli lagi 2-3 barang macam gula-gula ataupun beli macam lah untuk anak-anak. Macam kilo 3 kali saya nak ambil yang lain. Lebih pula harga dia. Macam nak ambil susu segar ke apa, campur-campur harga. Macam dah lebih pula daripada apa yang saya bawa duit ni. Kata macam mana ni tak? Tak apa, bang boleh hutang, nanti bayar balik. Siap tu kena hutang balik. Baik, macam mana Ben? Okey, bila berhadapan dengan keadaan seperti ini kan, bila kita sebagai pengguna, Ben tanya tak peniaga macam kenapa mahal sangat dan sebagainya, dan apa alasan diberikan oleh saya memahami itu je. Saya tak nak kata macam kenapa mahal, saya tak nak belilah. Saya tahu memang diorang pun terpaksa naikkan harga sebab barang yang dapat pun harga pasal memang naik harga. Kadang-kadang saya tanya kat dalam kawan-kawan dalam Facebook atau kawan yang meniaga, dia kata barang mentah ni memang mahal lah sekarang, dia kata. Sama ada diorang kurangkan kuantiti ataupun naik harga. So macam nak tak nak, macam saya
support kadang-kadang beli kedai kawan-kawan yang berniaga. Kadang nak beri sokongan. Saya tak nak tanya harga murah. Saya beli je, bayar, saya anggap macam tolong mereka. Itu je. Kira ni Ben merupakan pengguna yang macam tak apalah, tak payah tanya. Memang harga tu memang macam tu lah. Memang macam tu. Memang macam tu. Tapi isteri tanya tak? Isteri dia memang akan tanya lah harga. Dia Menteri Kewangan kan kat rumah kan. Macam dia akan tanya harga tu. Dia akan tanya harga mak, okey berapa harga ni mak? Harga berapa ni mak? Saya cakap je lah. Tak boleh jawab exam lah. Jawab je lah. Okey. Baik, mungkin bagaimana Ben, mungkin boleh bagi sedikit tips lah kepada pengguna-pengguna sekarang ni kan. Mungkin Ben merupakan antara pengguna yang tak kisah pun harga berapa, asalkan ada walaupun kuantiti tu sikit. Tetapi kepada mereka yang mungkin terkesan kan sekarang ni dalam PKP, bagaimana kita sebagai pengguna sebenarnya untuk lebih cakna tentang harga ni? Macam saya akan makan yang perlu saja. Lepas tu kurangkan kuantiti. Maknanya dalam satu hari biasa saya makan 3 kali. Saya akan makan pagi ni macam makan roti je. Kalau biasa makan nasi ke, sekali dengan ayam, dengan telur ke apa. Saya kurangkan makan roti. Tengah hari makan sikit, just makan malam tu berat sikit. Itu je. Kuantiti tu saya kurangkan. Begitu juga dengan ahli keluarga yang lain lah. Anak saya ke apa semua. Macam susu, tepung ke apa semua tu. Dia ambil dah sebelum ni macam pagi, tengah hari, malam. Kan dia ambil pagi dan malam je. Kurangkan kuantiti. Baik. Maknanya ubah cara kehidupan kita itu kan kepada situasi sekarang ini. Betul. Baik. Ben, terima kasih banyak-banyak. Okay, salam dekat Menteri Kewangan anda. Moga selamat sejahtera. Itu dia, Ben Asyari. Boleh kita katakan mewakili jugalah kan? Betul. Daripada suara rakyat Malaysia pengguna. Ini mungkin Ben ni pengguna yang baik. Betul. Memahami keadaan ekonomi dan juga peniaga sekarang ini. Ekosistem tersebut lah. Dan saya pun pernah berdepan dengan situasi ditanya oleh Menteri Kewangan tu kan. Dan kami hanya macam, oh mahalnya, kenapa makin mahal ni kan. Macam kita pun tak faham dan macam tu je lah. Lepas tu macam okey, kurangkan penggunaan bawang lah. Baik. Okay, kalau tadi dari sudut pandang pembeli, kita ingin meninjau berkenaan sudut pandang peniaga berkaitan dengan kesan peningkatan harga barang keperluan ni. Untuk tu kita bersama juga secara maya Nur Laila Dolah Ahmed, peniaga kedai makan yang berada di Nilai Negeri Sembilan. Assalamualaikum, selamat pagi. Selamat pagi. Ya. Terima kasih kerana sudi bersama dengan kami. Berada di kedai ke pada pagi ni? Sekarang ada kat kedai tapi saya belum buka lagi lah. Oh, okey. Petang baru kita buka kedai. Okey, maksudnya dalam fasa persediaan lah ni. Okey, Puan, boleh kongsikan bersama dengan kami. Topiknya adalah berkaitan dengan peningkatan harga. Benar atau tidak sebagai seorang peniaga berdepan dengan peningkatan harga dari pembekal dan terpaksa juga berdepan dengan kemungkinan sama ada meningkatkan harga barang ataupun mengurangkan sikit kuantiti yang dijual itu. Bagaimana keadaan realiti sebenarnya, Puan? Harga barang memang makin lama makin naik kan. Tapi kalau bagi akak, memang sebab akak jual makanan ikan yang dimasak asam pedas yang memang ditimbang, harga tu akak memang dah letak margin dia macam naik ke turun ke, harga dia tetap sama. Tak ada naik-naik kan. Macam tu. Kena pandai adjust lah. Sebab kalau tak memang terjejas jugalah. Ya. Maksud yang perlu di-adjust tu di bahagian mana dalam memastikan kelangsungan kedua-dua belah pihak, pembeli dan peniaga? Barang-barang tu kita kena pandai bajet. Macam contoh, macam jangan pakai banyak sangat barang. Macam bawang ke apa. Bawang kan sangat mahal sekarang kan. Kita kurangkan sikit macam tu. Harga tak akan naikkan lah. Kesian dekat pengguna kan. Tak customer yang dah lama membeli tiba-tiba mahal pula kan. Kesian pula. Bagaimana perbincangan dengan pihak pembekal berkaitan dengan peningkatan harga barang ni? Apa faktor yang mereka katakan berkenaan dengan situasi ni? Biasanya diorang memang dapat harga yang mahal lah. Tapi bagi akak, biasanya akak pergi beli sendiri barang. Pergi beli sendiri, kalau mahal kat sini, cari kat sini, cari yang mana murah. Tentu. Tak tertumpu pada satu tempat je. Kena pandai belilah. Ya. Maksudnya dalam keadaan sekarang ini sebagai seorang peniaga masih mampu untuk meneruskan dengan harga yang sama walaupun harga barangan tu tinggi? Alhamdulillah masih boleh lagi lah. Masih boleh bertahan. Ya. Macam mana Puan? Walaupun sekarang still memang drop 80%. Sekarang. Wow, 80%. 80% still drop.
Wow. Okey, mungkin PKP, ya. Melihat kepada kos-kos yang perlu ditanggung selain daripada kos harga barangan, bagaimana sewa dan juga gaji kepada para pekerja perlu diteruskan? Sebelum ni akak pakai 5 pekerja. Okey. Nasib baiknya 3 daripada tu anak, suami semua kan. 2 je pekerja ni. Yang 3 tu akak tak mestikanlah tak payah kerja. 2 je pakai pekerja. So diorang dibagi gaji separuh. Ya. Alhamdulillahnya diorang faham lah nak buat macam mana kan. Ya, betul. Maksudnya kerjasama ni daripada semua pihak dan juga semua faktor lah ya. Mungkin boleh berikan sedikit nasihat kepada mewakili golongan peniaga ketika berdepan dengan situasi yang sedikit mencabar ini, apatah lagi sekarang dengan musim perayaan. Silakan. Oh, nasihat tu masing-masing ada ilmu masing-masing kot. Akak pun taklah pandai sangat berniaga kan, tapi alhamdulillah akak masih boleh adjust. Macam dulu kalau kita beli barang satu hari 1,000, sekarang dah dikurangkan. Tengok sale kita berapa, dikurangkanlah. Janganlah macam sale dah kurang pun barang duk beli banyak lagi kan. Memang tak boleh nak cover lah kalau macam tu. Kena kurangkan. Betul, kena pandai adjust lah menurut kena pandai adjust kan. kena pandai adjust. Lokasi berniaga ni di mana Kak? Dinilai dekat MMA Santai Corner. Okey, insya-Allah nanti kalau ada kelapangan kita singgahlah. Singgah, akak dah 9 tahun di sini. Okey, baik. Terima kasih banyak. Alhamdulillah. Okey, baik. Terima kasih. Dan sudi bersama kami Puan Nur Laila Daula Ahmed, peniaga kedai makan di Nilai Negeri Sembilan, berbicara mengenai peningkatan harga barang keperluan dari sudut pandang seorang peniaga. Okey, kita ingin mendapatkan berkaitan dengan sikit pandangan dari mereka yang pakar dari sudut peningkatan harga dan juga bagaimana untuk mengawalnya bersama dengan Fariha. Silakan. Baik. Kita dah mendengar suara daripada pengguna, kita dah mendengar suara daripada peniaga. Kali ini kita nak berkongsi pula berkenaan dengan pandangan daripada pakar, iaitu Profesor Madya Dr. Ahmad Razman Abdul Latif, merupakan pensyarah kanan Putra Business School PBS Universiti Putra Malaysia. Kini berada di Bandar Baru Bangi, Selangor. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Fariha. Baik, Prof. Kita dah berbicara lanjut ni berkenaan dengan pandangan pengguna, kita ada juga peniaga. Isu berkenaan kenaikan harga barang ni setiap tahun kita dengar, kan? Kita berada dalam musim PKP ni, Doktor. Jadi mungkin kita mulakan bagaimana untuk kita memberi pemahaman kepada pengguna bahawa isu ini akan berlaku disebabkan apa? Mungkin ada juga yang marah dan sebagainya kan, tapi tak faham kenapa berlakunya peningkatan harga ini. Okey, kalau kita lihat statistik yang biasanya kita akan melihat kepada indeks harga pengguna. Dan semasa suasana pandemik ini dan juga apabila kita dikenakan PKP, sebenarnya harga indeks pengguna ini adalah di tahap yang rendah. Maknanya kalau kita tengok tahun lepas lah, Disember 2020 ni yang paling terbaru menunjukkan pengurangan indeks 1.4% negatif 1%. Apa maksudnya? Maksudnya kebanyakan harga-harga barang-barang tertentu itu telah jatuh dari segi harga untuk pengangkutan, untuk utility dan juga barang yang bukan perkhidmatan seperti pakaian. Tetapi makanan dengan minuman kekal naik. Dan apabila kita lihat di setiap kali ada musim perayaan dan tiba-tiba harga akan naik dengan mendadak. Ini semua disebabkan dengan penawaran dan juga bekalan, supply dan demand. Masa zaman PKP ramai tak boleh keluar, jadi permintaan kurang, jadi harga pun kekal rendah. Tapi apabila berlaku perayaan, memang pada masa itu ramai yang mahu membeli makanan untuk perayaan, dan disebabkan itu kadang-kadang penawaran ataupun barangan yang nak disediakan itu agak kurang dari segi bekalan, dan ini menyebabkan harga mendadak naik, dan ini ialah yang disuarakan oleh peniaga dan juga pelanggan. Tetapi kita tahu bahawa kementerian, terutamanya Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kawal Dewan Pengguna, apabila berlaku musim perayaan akan sentiasa melaksanakan harga terkawal untuk barangan tertentu. Dan untuk tambul Cina ni memang ada tim harga maksimum musim perayaan tambul Cina yang memastikan ada 16 barangan itu dikawal harganya.
Tapi doktor, masalahnya bila harga telah ditetapkan oleh pihak kerajaan kan, seperti tadi kita tengok harga macam ayam sekilogram RM6.10. Tapi bila dijual, contoh dia yang kami lihat pemantauan melalui dalam talian, sebab sekarang ni semua beli barang melalui dalam talian kan. Mungkin itu antara cara paling mudah untuk mendapatkan barang keperluan harian. Harganya memang sangat jauh. Hingga kan ada RM18 dan sebagainya. Bagaimana kalau dikatakan ini harga yang perlu dikawal walaupun KPDN telah melaksanakan langkah tapi masih lagi berlaku? Okey, memang susahlah untuk kerajaan mengawal kata semua harga yang ditawarkan oleh peniaga, terutama sekarang ni atas talian lagi susah nak nampak secara fizikal. Kalau tak dulu kita pergi pasar, pegawai pengawal pasar pergi pasar boleh nampak tu harga tu. Dan disebabkan itu penting awareness ataupun kesedaran di kalangan pengguna itu sendiri bahawa kita ada satu lagi akta dipanggil Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan 2011 di bawah yang dikuasakan oleh Kementerian Perdagangan juga dalam negeri dan Ewan Pengguna yang menetapkan bahawa barangan tertentu itu tidak boleh dijual dengan harga yang tidak bersabar. Dia ada peratusan mengiranya, tetapi kalau tidak pasti boleh buat aduan. Boleh buat aduan dan kementerian memang ada pelbagai platform untuk membuat aduan tersebut. Sama ada melalui talian hotline mereka, melalui aplikasi telefon pintar Easy Adu ataupun portal di laman setawa mereka, malahan WhatsApp ataupun kalau rajin, tapi sekarang ni tak boleh dah nak pergi ke pejabat mereka kan. Tetapi memang ada ruang untuk pelanggan ataupun orang awam untuk membuat aduan dan sebenarnya bagi peniaga yang membuat kesalahan ni, kalau dia adalah syarikat, kalau memang dia dapati bersalah, denda kepada mereka adalah sebenarnya RM500,000 bagi kesalahan pertama. Kalau kesalahan kedua RM1 juta. Jadi ini adalah perkara yang serius. Dan kalau sole proprietor ataupun peniaga tunggal, kalau dia pun membuat meletakkan harga yang tinggi, denda dia RM100,000. Jadi memang asas undang-undang telah ada dan denda yang dikenakan memang tinggi. Yang penting sekarang adalah kerjasamalah daripada orang awam pengguna. Kalau mereka dapati ada pengguna yang letak harga tinggi, sila buat aduan kepada kementerian. Doktor, tapi kalau kita rata-rata kita tengok kan, kalau harga tu dah naik tinggi, nak turun tu macam susah sikit. Kan kalau turun pun macam sikit je. Maknanya dia tak akan turun macam RM6.10 itulah kan. Ya, kalau tengok indeks harga pengguna ni, dia baseline dia 2010. Sejak 2010 hingga sekarang 2021, harga makanan dan minuman ini telah meningkat lebih daripada 33%. Inilah satu sebenarnya isu ekonomi yang belum lagi kita belum dapat tangani sebelumnya. Barangan sentiasa naik setiap tahun, gaji tak naik. Dan kita perlu masih lagi kena memikirkan mekanisme macam mana bukan sahaja musim perayaan ini kita dapat kawal harga, tetapi apabila bukan musim perayaan pun makanan kita dapat pastikan makanan kita kekal rendah. Dan mungkinlah saya tengok tahun ini apabila kerajaan akan melaksanakan dasar agri makanan 2.0, kurang-kurangnya nanti kita boleh kata pertingkatkan pengeluaran makanan kita di dalam negara supaya tidaklah terkesan dengan kenaikan harga mendadak daripada barang import. Baik. Doktor, saya satu soalan lah. Sekiranya isu ini masih lagi tiada jalan penyelesaiannya kan, sebab ini membabitkan pemborong, peniaga, pengguna, maknanya ekosistem ekonomi itu sendiri. Apa kesan besar sekiranya isu ini tidak ada jalan penyelesaiannya kepada ekonomi negara? Ya, kalau kita lihat pendapatan lebih guna isi rumah ni sebenarnya tak banyak, terutamanya golongan P40, M40. Kajian Khazanah Institut dulu juga pernah menunjukkan kalau mereka berpendapatan rendah amat sedikit lebihan pendapatan mereka. Jadi kalau apabila berlaku peningkatan harga untuk barangan tertentu secara berterusan, ini akan menyebabkan sukar untuk isi rumah itu untuk memastikan bahawa masing-masing individu dalam rumah mereka mendapat pertama makanan yang cukup, yang berkhasiat dan segala dari segi kualiti hidup yang kata membolehkan mereka menjana ataupun menjalani kehidupan yang selesa. Dan disebabkan itu apabila kita menyebut tentang isu-isu seperti ini, harga semakin naik, sesuatu yang di peringkat makro atau peringkat polisi dasar itu harus dilakukan. Dan
ianya bukan setakat kata memberi bantuan begitu saja. Sebab kadang-kadang kita dapat bantuan wang tunai ni, tapi kalau harga barang makin naik, sama juga kan? Sama juga. Jadi bagi saya, kita perlu kata membuat reformasi sistem monetary kita. Mungkin ada yang boleh diperbaiki dari segi pelaksanaan bantuan inisiatif ataupun memastikan. Yang penting sekali sebenarnya memastikan rakyat Malaysia ini didapat peluang untuk meningkat kemahiran, dapat kerja yang bagus, dapat gaji yang tinggi, modal ihsan itu yang penting. Kat situ kita mahu lihat pendekatan yang lebih menyeluruh jangka masa panjang, bukan setakat hanya beri bantuan tunai semata-mata. Betul. Baik, terima kasih doktor bersama dengan kami. Ya, sedikit informasi yang perlu saya rasa sangat-sangat berguna untuk diberikan dan difahami oleh seluruh rakyat Malaysia. Iaitu terima kasih sekali lagi Profesor Madya Dr. Ahmad Razman Abdul Latif, merupakan pensyarah kanan Putra Business School PBS Universiti Putra Malaysia. Ini bila dikatakan isu ini sebenarnya memberi kesan besar kepada ekosistem komuniti kita sendiri sebagai pengguna, juga semua sekali sebenarnya rakyat Malaysia, ekonomi negara dan juga kesihatan juga boleh terjejas sekiranya tak dapat makanan yang secukupnya dan sebagainya. Baik, kita akan berehat seketika. Selepas ini kita nak berbicara lanjut berkenaan dengan lekangan retina. Tahukah anda apa itu lekangan retina? Kita akan kongsikan selepas ini di MSI. Mata adalah organ yang penting bagi manusia kerana ia berfungsi mengesan rangsangan cahaya. Retina pula adalah lapisan tisu saraf nipis yang melapisi bahagian dalam mata dan amat sensitif terhadap cahaya. Apabila lekangan retina berlaku, lapisan retina akan terangkat dari kedudukan asal dan ini menyebabkan retina koyak dan lekang. Selain daripada penglihatan menjadi kabur tanpa rasa sakit, bilangan floaters atau tumpuk-tumpuk kecil yang terapung dalam kawasan penglihatan akan meningkat secara mendadak. Lekangan retina boleh terjadi kepada sesiapa sahaja, namun lebih kerap terjadi kepada individu yang mempunyai rabun jauh dan individu yang pernah mengalami kecederaan teruk pada mata. Pelbagai kaedah boleh digunakan untuk melekatkan semula retina yang telah lekang ke dinding mata dan ia bergantung kepada jenis dan tahap lekangan terbabit. Jika lewat mendapatkan rawatan, kehilangan penglihatan kekal boleh berlaku. Baik, kembali bersama kami dan pastinya ini baru saja kita berikan setelah tadi berkaitan dengan satu lagi isu lah, masalah kesihatan. Masalah penglihatan. Lekangan retina dan mungkin ramai yang belum cakna. Saya sendiri pun rasanya belum cakna dengan perkara ini. Kita tahu retina ni pun sebab kita tahu mana bahagian-bahagian yang ada dalam mata kita. Tetapi bila berlakunya lekangan retina dan boleh mengakibatkan hilang ataupun cacat penglihatan, itu sangat-sangat bahaya. Jadi mungkin kita boleh kita nak kongsikan terlebih dahulu pengalaman ini berkaitan dengan salah seorang pesakit yang pernah berdepan dengan masalah lekangan retina ini. Berada bersama kita dari Bukit Mertajam, Pulau Pinang adalah Lee Ken Kit, salah seorang pesakit yang kabarnya telah bersedia untuk pergi ke tempat kerja tapi sudi bersama kita pada pagi ini. Selamat pagi Lee. Hai, selamat pagi. Ya, terima kasih kerana sudi bersama kami. Mungkin boleh kongsikan terlebih dahulu berkaitan dengan isu masalah kesihatan mata ini, iaitu lekangan retina yang pernah anda alami. Silakan. Okay, thank you so much for having me actually. So saya punya pengalaman saya ialah why is it happening to me is because mata saya first of all saya punya myopia, saya punya power tu yang terlalu tinggi lah. So mata saya sebiji pun sudah sampai 1,000 lebih dah. So kalau let's say dua pun 1,000 lebih lah. And then saya suka actually suka main sukan macam bola sepak, basketball dan badminton. So semua aktiviti ni ada menyebabkan saya punya retina saya not so healthy lah, because dulu saya pun kena matanya kena bola juga. So yang awal-awal saya rasa pun tak begitu serius. So saya tak pergi rawat ke atau apa pun. So after that
when it comes to time, when I grow older, saya punya retina saya pun jadi macam sudah weak lah. So until then, tambah lagi saya pun berdepan dengan monitor banyak, lepas tu screen pun banyak, lepas tu kerja pun ada ambil barang yang berat pun. So when everything gets together, so it actually creates even more easier to go burst. So hari yang saya dapat mata saya macam tu ialah masa kerja saya. Saya rasa macam I see a blur on my vision. Okay. So I thought I just fatigue. Tapi sampai macam around noon time, dia itu blur tu tak it won't disappear. So I just touch my eye a little bit. Lepas tu saya sentuh sikit je, pun tak sampai. Lepas tu saya punya retina tear. Okay. Lepas tu yang tear tu kena dia punya retina punya tu vein tu. So saya punya blood flow into my eye. Ya. Lee, So after that, kita nampak gambar-gambar yang dikongsikan. Mungkin boleh kongsikan keadaan mata sebelah kanan anda tu dan bagaimana keadaan sekarang selepas menjalani pembedahan tu? okay, after pembedahan, thanks to Dr. Ula and his expertise. So saya punya mata sekarang is actually sembuh lah. It's in the meantime. And then currently I have also go to my regular checkup dengan Dr. Ula. Okay. As you can see, this picture right now is actually sudah sembuh dah. Yang ni lah belum. Okay. So this is during my work time. So that time I was still having my eye patch with me. Okay. Tapi sekarang sudah slowly sembuh. Okay. Baik, Lee, terima kasih kerana sudi berkongsi bersama dengan kami pengalaman ini. Saya kira boleh. tak ramai yang boleh berkongsi keadaan sebegini kan. Selamat pergi ke kerja. Ya, betul. Okay, thank you. Okay, itu Terima dia. kasih, Lee. Thank you. Kids. Kita bila kita mendengar tu sebab dia seorang yang aktif. Betul. Kan? Dia kata main bola dan sebagainya. Kita pun selalu juga kan kena bola kan. Kita buat tak tahu je. Selalu setiap kali main memang kena dan kita itulah buat tak tahu je tu. Sebab kita rasa itu macam biasa ni main bola kena lasak dan sebagainya kan. Tapi kita bahawa itu antara yang membuka ruang kan kepada berlakunya ataupun risiko lekangan retina. Tadi Lee ada menyebut bahawa nama Dr. Ula ni. Jadi kita nak bersama dengan pakar perunding oftalmologi dan pakar bedah vitreoretina dari Pusat Perubatan Subang Jaya SJMC, Dr. V. Ulagantaran Viswanathan ataupun dikenali sebagai Dr. Ula. Di secara maya kita bersama dengan beliau. Selamat pagi, doktor. Kita masih lagi menghubungi beliau. Jadi ini boleh dikatakan lekangan retina. Kita pun selama ni kita rasa macam gosok-gosok mata pun dah ni kan, takut juga. Dah okey, lepas tu kita letak sikit ubat saja kan. Dan pastinya ini akan ada penjelasannya dan kabarnya boleh sehingga ke kekal hilang penglihatan tu. Baik, kita dapat hubungi Dr. Ulagantaran Viswanathan. Selamat pagi, doktor. Terima kasih dijemputkan hari ini. Terima kasih juga bersama dengan kami sedikit meluangkan masa. Tadi kita dah bersama dengan pesakit Dr. Lee Kit ya. Ya. Maknanya selepas melakukan pembedahan baru matanya dah semakin sembuh lah. Tapi sebelum itu doktor, kita nak tahu juga apakah sebenarnya yang menyebabkan lekangan retina ini? Sebab retina ini satu urat saraf yang penting yang berada di bahagian dalam mata di bahagian belakang. So dia ada mewakili satu kawasan yang luas. So 5/8 daripada luas permukaan dalam mata ada retina. So dia luas. Kemudian dia ada kenipisan dia. Dia saiznya 20 hingga 50 microns, kurang daripada setengah milimeter. So jadi dia luas dan nipis. So apa-apa problem retina boleh retak dan menjadi hole dan retina akan jatuh. Bila dia jatuh dari tempat asalnya, kita panggil dia retina lekangan retina ataupun retina detachment. Baik, tapi tadi Lee kata sebab dia seorang yang aktif juga, dia main bola kan. Dia banyak tengok juga skrin dan sebagainya. Jadi apa puncanya yang boleh menyebabkan lekangan retina ni, doktor? Ya. Puncanya sebab retina ada satu kawasan yang luas dan dia nipis. So kalau orang yang myopia macam Mr. Lee itu, mata bola dia sudah stretching. So already dah ada nipis dalam mata. Kalau
struktur dalam mata tu, retina tu, dia stres, dia boleh ada lekangan dan retina hole. So, itu salah satu sebab lah. Dan kedua, trauma semasa bermain bola, squash ataupun badminton, dia boleh, retina tu boleh lekang dan jatuh. Selain dari itu, bukan saja itu, punca lain seperti pembedahan katarak pun boleh membuatkan lekangan retina, radang di dalam mata, uveitis dan diabetes pun boleh membuatkan lekangan mata. Dan kalau family history yang kuat ada masalah retina, dia pun boleh dapatkan retina detachment ini. So, ada banyak sebab. Okey, doktor, kalau saya nak tanya, kalau misalnya kita kan biasa kan gatal mata kan, kita duk gosok beria tu pun boleh jadi juga ke? Jangan sekali-sekali gosok ataupun dan massage eyeball you, sebab dia akan membuatkan jeli dalam itu semua bergerak dengan banyak dan akan koyakkan retina yang nipis ni. Okay. So, cuba sekali jangan koyakkan gosokkan mata. Apa simptom yang boleh kita tahu bahawa kita mengalami masalah ini, masalah lekangan retina ini? Simptom dia tak banyak. Memang mata tak akan sakit. So, tiba-tiba saja dia akan rasa kabur. Dan ataupun boleh nampak tumpuk-tumpuk yang hitam yang banyak sebab saluran dalam tu pecah. So akan tumpuk-tumpuk 20 ke 30 tumpuk-tumpuk hitam. Ataupun ada kilauan cahaya, flashes of light. Macam tu. Ataupun macam langsir jatuh atau langsir naik, tirai jatuh macam tu. Okey. Kalau lekangan retina ni memang dia tak kenal usia, doktor? Tak, selalunya usia yang normal 40 hingga 70 tahun. Biasanya orang dapat. Tapi orang yang muda pun boleh dapat, kebanyakan ada masalah macam sindrom dan masalah keluarga. Dia akan dapat. Kalau ada DNA. Kalau sekarang ni kan musim PKP, doktor kan? Sekarang ni semua gadget. Semua secara dalam talian. Jadi adakah itu juga boleh menjadikan faktor berlakunya lekangan retina ni? Ya, kalau laptop dengan PC tak jadi masalah. Tapi handphone kalau tertumpukan terlalu lama, lebih dari 4 jam sehari, saya ingat itu akan ada masalah. So, imbangkan 4 jam di sini atau 4 jam tengok jauh dan dia akan tak ada masalah banyak. Tapi handphone memang ada masalah sedikit. Oh, handphone lah. Tak boleh tengok handphone lama-lama lah macam ni, doktor. Ya, memang tak boleh. Lebih daripada 4 jam memang boleh. Bukan saja retina, lain pun ada. Cornea dry, itu semua. Baik. Jadi apa sebenarnya langkah ataupun cara rawatan ni yang sesuai? Dia ada banyak cara ke yang boleh merawat masalah penglihatan ini? Bergantung kepada lekangan itu. So, biasanya kalau pesakit datang, dia akan datang sebab mata tak nampak jelas. So, kita kena periksa mata yang baik itu dan pastikan mata baik itu tak ada apa-apa retina yang retak ke atau koyak, dan kita bagi laser ataupun proses pembekuan kerayu kita bagi dan stabilkan mata yang baik sebab mata yang itu yang nampak. So, mata yang tak nampak itu yang ada detachment itu kita terpaksa buat pembedahan. So, ada 2 jenis pembedahan. Itu pembedahan scleral buckling di mana kita letak macam tali pinggang keliling mata dan kita akan cantumkan retina itu dari cara luar. Ada lagi satu cara ialah dengan membuat vitrectomy di mana kita tebuk lubang yang halus tepi mata hitam dan kita akan cantumkan retina itu dari dalam mata. Baik, kita sebagai rakyat biasa ni lah, doktor kan. Apa sebenarnya yang boleh doktor nasihatkan kepada kita semua lah untuk menjaga sebenarnya mungkin langkah keselamatan kan. Mungkin kita pun tak tahu bahawa benda ni akan berlaku secara tiba-tiba. Ya, yang penting macam biasa saja. Kita mesti ada cukup rehat, tidur 6 ke 7 jam, elakkan handphone yang terlampau lama masa, diet dan exercise. Kalau ada kencing manis dan darah tinggi, kolesterol, ambil ubat yang betul dan kontrol itu semua. Dan kalau kita keluar ke mana kita pakai kacamata yang ada UV filter, dan setiap orang yang lebih daripada 40 tahun itu kita kena buat pemeriksaan mata setahun sekali. Baik, doktor, terima kasih banyak-banyak. Terima kasih. Thank you for having me. Dengan lekangan retina ini, jaga diri doktor ya. Thank you very much. Thank you very much. Okey, Bye. itu dia. Dr. V. Ulagantaran Viswanathan merupakan perunding oftalmologi dan pakar bedah vitreoretina dari SJMC. Banyak sekali yang dikongsikan dan pastinya saya kira kita jangan berlengah lah kan. Handphone jangan lebih 4 jam. Tapi kan sekarang zaman belajar pun di sini kan. Itulah. Masalahnya kelas online pun dia berturut-turut tu. Satu kelas kadang 3 kelas. Ya, perlu pandai seimbangkan lah. Yang penting rehat pun cukup juga tadi. Katakan kaedah ataupun teknik asas saja yang perlu kita amalkan. Okey? Kita nak berehat seketika, selepas ini ada persembahan ataupun temu bual bersama dengan
Joe, hip hop kita. Fizo, Ya. Chow, macam tu. Dan juga MKK Click. Segalanya di Malaysia hari ini. Jangan ke mana-mana. Sebab ada bet kena chow. Ada bet? Oh, tak ada. Okey, itu dia lagu yang saya rasa kira menarik juga, buah tangan baru daripada Joe Fizo dan juga rakan-rakannya. Kita ada MK dengan J Park. Ya, dan kita nak bersama dengan kedua-dua penyanyi ini yang telah pun bersedia bersama dengan kita secara panggilan video di talian pada ketika ini, iaitu Joe Fizo dan juga MKK Click. Selamat pagi. Selamat pagi, Cikgu. Okey, terima kasih bersama dengan kami. Siapa ada Birkin kena chow. Okey, Joe dan juga MK. Ini mungkin boleh ceritakan sikitlah berkenaan dengan chow ni. Sebab kalau tengokkan lirik dan sebagainya macam freestyle dia macam sikitlah. Joe mungkin boleh berkongsi. Chow dalam maksud asalnya itu dalam bahasa Itali bermaksud hello dan juga goodbye. Jadi saya rasa ni satu title yang sesuai, permulaan tahun baru. Kita lepaskan yang buang yang keruh, ambil yang jernih, kan? Itulah. Betul. MK melihat kepada kolaborasi bersama dengan Joe pada lagu ini bagaimana? Satu rahmat, satu blessing. Alhamdulillah dapat berkolaborasi dengan kita punya tunggak utama. Kami punya Mr. Presiden. Jadi itu peluang yang besar untuk saya lah. Terima kasih banyak. Alhamdulillah. Pengurusi kejohanan Pengurusi kejohanan. Yes. Okey, Joe. Bila melihat ini kan setiap tahun kita menanti jugalah sebab kita tahu memang Joe memang kita kata general lah kalau dalam rappers dan sebagainya kan, freestyle ni semua. Jadi ini mungkin kita melihat video klip ni memang sangat gah kan, dan juga gabungan kolaborasinya, kita ada MK, kita ada J Park. Bagaimana idea ini? Boleh fikir, mungkin aku sesuai ambil MK dengan J Park ni untuk bagi lagi lagu ni. Bagi saya memang telah lama berpendapat yang bahawa muzik itu boleh dijadikan sebagai satu bahan ekspor, untuk negara kita. Dan bagi saya muzik juga boleh merapatkan boleh meletakkan nama Malaysia di pesada muzik, di pesada antarabangsa melalui kolaborasi seperti ini. Saya rasa kelebihan kolaborasi ini adalah ini bermula dengan persahabatan. Sahabatan saya dengan J Park, sahabatan saya dengan MK. Dan terhasillah sebuah karya yang bagi saya organik dan juga sesuatu kelainan lah dalam industri muzik kita. MK melihat kepada karya Chow ni, pemahaman MK sendiri, sebab kita tahu sebelum ni MK dengan K-Click ada message pada setiap lagu yang disampaikan. Untuk Chow ni sendiri dari sudut pemahaman MK bagaimana? Benda macam Abang Joe cakap tadi lah, Chow ni membawa maksud hello dan bye. Jadi maksud dia macam, jadi dari segi verse, dari segi rangkap yang ada di dalam tu menunjukkan bahawanya yang adanya saya untuk menampilkan diri dan untuk memberitahu yang bahawanya saya ada di dalam benda ni, dalam bidang rap ni. Verse tu menunjukkan yang saya ada lah, saya ada. Kesinambungan lah ya. Hadir. Jom, macam mana boleh dapat J Park ni? Halo. J Park dengan saya kawan. Dah lama juga kami berkawan. Dan ini sebenarnya lagu ketiga kami. Sebelum ni saya ada buat lagu dalam album dia, dan saya ada juga satu lagu dengan artis daripada Amerika bernama Fat Joe. Macam saya cakap tadi lah, saya gembira kerana J Park merupakan antara artis yang terbesar di Korea Selatan dan secara tak langsung is one of the biggest artists in the world. So it's a great honor. Again, macam saya katakan, saya berdiri dalam industri ini dalam untuk masa yang agak lama kerana peminat, kerana sokongan ramai pihak. Dan saya gembira masih dapat melakukan sesuatu yang saya
cintai, and at the same time insyaAllah dapat memberikan inspirasi kepada golongan muda untuk terus bekerja keras dan terus fokus, menguatkan semangat walaupun tahun 2020 adalah tahun yang amat mencabar. Dan saya gembira berkolaborasi bukan saja dengan J-Park tapi dengan MK, pasal bagi saya MK adalah the future of Malaysian hip hop. Saya bangga melihat kejayaan K-Click, kejayaan MK dan kejayaan artis-artis anak-anak muda dalam dunia hiburan kita. Lihat kepada penerimaan peminat-peminat kalian ni, kabarnya dah 2 juta tontonan pada setakat ini. Tahniah, itu satu pencapaian yang sangat hebat lah. Hebat. Bagaimana penerimaan mereka dengan kolaborasi terbaru ini? Yang saya terkejutnya, kalau kita tengok banyak reaction video yang datang daripada seluruh dunia, daripada Italy, daripada France, daripada Indonesia banyak. Mungkin kerana verse kedua tu ada references pada Indonesia. But macam saya kata tadi, through J-Park, I think we have managed to penetrate a wider audience. Demographically, it's a different market altogether kan. Dan saya rasa begitu juga untuk J-Park. Kalau kita tengok reaction video, banyak orang daripada Indonesia, ramai yang macam, siapa J-Park ni? Jadi, ini macam saya katakan tadi, ini adalah cara untuk menembusi pasaran-pasaran antarabangsa. Dan ini adalah cara untuk membuka mata dunia melihat keupayaan anak-anak muda Malaysia. MK, bila kita dengar Joe Fizo kata, wow, sangat-sangat banyak bila dapat bersama dengan MK sebab kalau dulu kita tengok Too Fat tu kira macam kan penanda aras kan, tapi K-Click tu macam K-Click tu sedang kira macam bawa nafas baru dalam genre muzik ini kan, rap dan sebagainya, freestyle sebagainya. Betul. Jadi bagaimana MK melihat bila dapat bekerja dengan senior, dan sebelum ni kan kita lihat Too Fat ni ada nama yang besar kan, bila bekerjasama tu rasa macam mana? Alamak. Betul. Benda tu memang satu benda yang memang tidak dijangka tapi menjadi impian untuk bekerjasama dengan dorang. Jadi maksudnya dengan adanya saya dan dapat bekerjasama dengan Abang Joe, mustahil untuk para rapper ataupun yang sama dengan bidang saya yang berada di generasi sekarang pun mustahil tidak akan dapat mencapai sesuatu benda dengan hasil impian dan kerja keras, insyaAllah. Dan buktinya adalah saya dapat bekerja dengan Abang Joe. Yang lain juga mungkin bisa boleh bekerjasama dengan abang-abang Joe, abang yang dah otai ya. Tapi bagi saya macam kalau kita dalam satu lagu ni, saya rasa populariti atau siapa lagi lama, siapa baru bukan menjadi tanda soal. Yang paling penting kita semua macam main bola lah. Kalau walaupun ada player tu dah lama ke, janji kita semua satu kena team perform. lah. Dan saya rasa persembahan MK dalam lagu ni dahsyat. J-Park dahsyat, saya pun okey lah. Dahsyat. The President good. Joe juga adalah peminat JDT ni, duta kepada JDT. Betul. Joe, melihat kepada perkembangan hip hop dan juga freestyle pada ketika ini dengan kemunculan ramai sekali dan sekarang pun dah semakin gah di mainstream di AJL dan semuanya. Joe sendiri juga merupakan salah seorang yang hebat kan di mainstream. Bagaimana industri masa depan hip hop ini? Adakah ini yang Joe sendiri memang bayangkan ketika mula berkecimpung dahulu? I mean pada waktu dulu memang ini impian kami. Impian kami adalah pada mulanya hanya untuk mendapatkan respect daripada industri, kerana pada mulanya kami dilihat sebagai membawa budaya luar dan sebagai anasir yang negatif. Dan saya rasa secara keseluruhannya, bukan saja penyanyi rap, tapi saya rasa breakers, dancers, graffiti artists, DJs, semua dan juga peminat semua memainkan peranan yang sangat penting untuk menunjukkan, membuktikan kepada orang di luar sana dan terutamanya pengkritik bahawa rap ini adalah drama dan puisi. Dan kami ni cuma nak berkarya. Saya rasa kita telah membuktikan melalui breakers
buat sebagai contoh ya, sekarang ni breaking is event dekat Sukan C dan juga insyaAllah di Olimpik. So 20 tahun later, dulu B-boy semua kena halau kalau buat show kan, kalau break kat depan dekat shopping mall ke, pasal tak ada platform yang sesuai. Tapi alhamdulillah kita mendapat kerjasama daripada ramai pihak dan juga pihak kerajaan dengan badan-badan belia macam dulu, seperti macam Kompleks Rakan Muda dan sebagainya, memberikan platform untuk B-boys, untuk skaters dan banyak lagi golongan untuk beriadah dengan secara positif. So untuk menjawab soalan awak, ya, saya daripada dulu memang ada impian untuk melihat artis-artis hip hop maju, dan alhamdulillah kita banyak yang sudah mendapat menempa nama. Saya rasa kita semua harus terus bekerja keras, dan kita tak boleh macam nombor satu happy kat atas ni kan. Asal biasalah, bila kita di atas tu ramai yang nak tengok kita jatuh. Baik. Faham? Okey. Betul tak MK? MK, silakan kata-kata. Komen sikit. Dalam selagi ada Abang Joe cakap, selagi ada kerjasama antara dengan yang lama kan, tak kisah yang lama atau baru, tapi dengan adanya bimbingan, sokongan daripada pihak-pihak tertentu dan pihak-pihak di luar dari bidang kami pun, alhamdulillah benda ni akan sentiasa ke arah yang positif, ke arah yang membangun dan ke depan. InsyaAllah. Mungkin harapan kalian lah untuk Chow ni. Harapan saya adalah supaya lagu ni seperti banyak lagu saya, banyak lagu kami, adalah untuk menambahkan warna dalam kehidupan orang ramai. Itu je. Ramai orang kadang-kadang mereka ingat dunia hiburan ni, orang ramai kita kejar populariti, kita kejar itu, kejar ini, tapi sebenarnya tidak. Sebenarnya niat saya rasa saya bercakap untuk ramai karyawan-karyawan di luar sana. Niat ramai orang seni adalah cuma untuk menambahkan warna di dunia-dunia yang kadang-kadang boleh jadi muram ni kan. Betul. Itulah. Ada permintaan sikit lah. Enjoy the song, enjoy life, enjoy art, and be good to one another. Okay, boleh tak pagi ni kita nak enjoy sikit? Ada permintaan belanja sikit lah. Penerbit lah. Alah, jahat lah penerbit ni. Tak suka lah. Katanya minat dua-dua. Mungkin Presiden boleh mula sikit je belanja. Freestyle sikit lah. Selamat pagi cikgu. Membaca itu jambatan ilmu. Bridging series pastu kau kaji liriksku. Jadi ku freestyle satu album. Please, MHR, MK, we going live. Do this thing till I die. Hip hop, I survive. Let's go. Ciao. Das, ciao. Siapa ada back kena ciao. Okey. Awak sama. Awak pun ciao je. Siapa ada back kena ciao. Okey. Okey. Thank you. Joe, Fizo, thank you, MK, Klik. Saya nak cakap hi dekat mak saya pasal dia tunggu daripada 8 pagi. Dia ya marah. Kenapa tak masuk lagi TV ni? Kita simpan the best for the last lah. Okey, terima kasih. Jaga diri kalian. Alright, terima kasih. Have a good day. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tu dia. Dan esok kita bincangkan mengenai topik berat juga, pedofilia. Dan ini sangat membimbangkan sebab statistik kata dari tahun 2019 ke 2020 memang meningkat kes pedofilia ni yang sangat ketara. Okey, esok akan kita bawakan, dan terima kasih kerana sudi bersama kami pada pagi. Jaga diri. Ciao. Ciao.